بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi pada kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin kalau ada salah silap saya sepanjang kelas ni kan. Saya minta maaf. Jadi semoga tahun ni lebih baik pada tahun lepas dan juga tahun akan datang lebih baik pada tahun ni insya-Allah. Dan semoga kita dijumpakan ataupun disampaikan dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah semoga Ramadan akan datang lebih better pada tahun ni kan. InsyaAllah. Okay, dan satu lagi kita kena perbanyakkan doa. Semoga Allah memberkati setiap kehidupan kita. Maksudnya umur kita tu Allah memberkati. Kita tak boleh nak minta umur kita panjang. Maksudnya tak boleh nak suruh Allah panjangkan umur kita ataupun pendekkan. Kita cuma boleh minta Allah memberkati kehidupan kita ataupun umur kita. Yalah sebab dekat dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut tentang umur ni la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak dilambatkan sesaat walaupun dipercepatkan. Jadi maksudnya umur ni sama je. Kalau Allah tetapkan contoh macam esok saya meninggal, Allah tetapkan itu juga umur ajal saya. Tapi kita cuma boleh doa semoga Allah memberkati kehidupan kita tu. Bila mana Allah memberkati, setiap hari, setiap saat yang kita lalui itu kita rasa macam Allah mudahkan, rasa macam senang. Allah mudahkan. Itulah. Kita cuma boleh berkati. Dia beza orang yang kadang umur dia pendek tapi dia rasa macam kehidupan dia tu seronok. Kehidupan dia tu bahagia. Ada orang dia umur dia mungkin panjang tapi dia rasa macam kosong je jiwa dia. Beza. Itu sebab kita kena sentiasa berdoa semoga Allah memberkati kehidupan kita. Kita tak boleh doa semoga Allah panjangkan umur. Umur sama je. Cuma doa semoga Allah memberkati kehidupan kita. Allah sentiasa membagi hati kita terikat kepada dia. Sentiasa ingat dia. Walaupun di mana juga. Jadi insya-Allah kita kena perbanyakkan doa. Semoga Allah memberkati. Allah. Okey. Insya-Allah. Okey, so kita sambung. Okey, sebelum kita sambung tu kita macam biasa kita buka surah Al-Fatihah. Kita baca sekali lalu. Betul kan kalau ada yang salah. Okey. Sebelum tu kejap lagi dalam setengah jam ataupun 20 minit sebelum habis kelas saya nak kongsikan tentang amalan puasa 6 dan juga sambungan untuk yang bab solat kita yang kat minggu lepas kan kita dah habis sunat abad, tu sunat hayah, lepas tu sunat apa yang ada lagi. InsyaAllah. Okay, kita buka Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Mantap. Okey, ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, mantap. Seterusnya yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Sambung. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Okey, bila kita sebut ghairil maghdu, huruf ghain dia tak ada lantunan. Kita ada sebut ghairil salah. Kita sebutnya ghairil maghdu. Ghairil maghdubi. Kita ulang sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Waladdallin. Okey. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, so okey, kita sambung bacaan surah kita. Surah kat mana lah Surah Nasrul? Surah kita. Surah Quraisy. Bukan Al-Qari'ah. Bukan, ke sebelum lagi. Surah Alam Tarakai dan tak, Tuan Zabidi ingat? Tak, saya sedih. Cari tabat ke? Tabat. Tabat. Tapi rasanya tabat dah. Tabat dah habis. Tabat dah habis. Lepas tu kita masuk ke Alam Nasrah. Bukan. Kita masuk ke Li'ila. Li'ila dah masuk lah belum? Belum. Kita habiskan tabat story. Betul tak Tuan Asrul? Kan? Betul. Okey. So kita masuk surah Quraisy. Okey, sebenarnya kita dah baca sebelum ni. Sebelum ni kita baca sampai dekat Al-Qari'ah rasanya. Tapi kita ulang balik untuk refresh balik ni sebenarnya. Kita dah baca dah itu rasanya. Kita ulang balik. Al-Quran. Kan? Okey.
Okay, so kita baca tengok surah Al-Quraisy. Okay, muka surat 602, surah yang ke-106 dalam Al-Quran. Terdiri daripada 4 ayat. Surah ni adalah surah Makkiyah ataupun diturunkan sebelum hijrah. Dipanggil Makkiyah. Okay, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey. Kita berhenti kat perkataan Quraisy. Bila mana kita berhenti, huruf ya tu bertanda sukun, betul tak? Shin kan? Shin. Sebelum tu kan ya yang bertanda sukun. Okey, hukum dia adalah madlin. Madlin bila mana kita berhenti, kita boleh membacanya 2, 4 ataupun 6 harakat. Li'ila fi Quraisy 2. Li'ila fi Quraisy 4. Dan boleh seterusnya boleh 6. Kalau kita baca 6. Okey. Sambung seterusnya ayat kedua. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Sekali lagi. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Okey, perkataan rihlatash syita, syita tu kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Mungkin mad wajib muttasil. Okey, sambung seterusnya ayat ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. فليعبدوا رب هذا البيت. Sekali lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. فليعبدوا رب هذا البيت. Okey. Okey, seterusnya ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'. الذي أطعمهم من جوع. Sekali lagi. Kita tengok perkataan alladzi, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Dipanggil mad jaiz munfasil. Kemudian perkataan ata, ta tu qalqalah sughra. Dia ada lantunan sikit at'amahum. Alladzi 4 atau 5 harakat. Kemudian at'amahum. Lepas tu perkataan amahum, hum tu kita dapat ambil mim, mim mati bertemu mim, hum min kan. Bila mana mim mati bertemu mim, hukum dia idgham mislain, memasukkan mim pertama ke dalam mim yang kedua. Jadi kita dapat ambil mim lah. At'amahum min, hum terdapat bibir. Okey, lepas tu mim tu nun mati bertemu jim, ikhfa hakiki, kita dengungkan bacanya.
At'amahum min ju min ju min ju MING min ju. Kita berhenti kat perkataan ju. Tapi kalau siapa nak sambung sampai habis pun tak ada masalah. Boleh je. Tapi ni saya berhenti kat sini lah. Biasa orang berhenti tu kan. Untuk nak menyenangkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Puan Suraya. Ya, saya. Puan, kita orang mula sebenarnya pukul 8.30. Lah, dia tulis itu 9.30. Kita orang ni Ya ke? tunggulah 9.30. Ya Dia ke? tulis itu 9.30. Saya pun tunggulah. Bila start 9.30 baru kita orang start join. Oh, tu tadi saya tunggu lama juga. Mana biasanya Puan masuk. Dalam WhatsApp dia tulis 9.30 hingga 11. Kita Lah, orang ya pun ke? nak tadi tunggu. Salah hantar kot saya rasa. Cuba tengok dalam WhatsApp, grup WhatsApp kan. Betul. Yelah, dia tulis 9.30 tapi dia patutnya 8.30 sampai 10.30 sebab sekarang kita kan dah tak tarawih kan. Saya nak tanya juga tapi fikir-fikir agaknya mungkin dia kata ni agaknya saya fikir mungkin betul lah Ustaz tak free ke kan. Yelah biasanya Puan dengan Tuan Yunus dah masuk dulu lah. Masuk dengan ni kan. Itu kan duduk je Saya dalam dengan Tuan Zabidi tadi dengan Tuan Asrul ada tadi. Tak apalah. Okay, insyaAllah ni. Minggu depan lah. Itulah. Nak habis lah dah ni kan? Habis 10.30. Habis 10.30? Kita mula lepas. Ada sejam lagi lah. Okey. Tuan Asrul join. Tuan Yunus join. Ada. Okey. Okay, so kita buka surat 602 surah Quraisy. Okey, kita ulang sekali lagi. Ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'. Okey. Ju' tu kita boleh panjangkan sama ada 2, 4, 6. Dia jadi mad arid sukun. Kita berhenti kat perkataan ju' tu lah. Ada huruf waw kan sebelum kita berhenti tu kan. Kita boleh pilih 2, 4 ataupun 6. Okey, sambung. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Sekali lagi. Wa amanahum. Hum tu rapat dengan bibir. Mim mati betul mim. Macam sebelum tu juga. Kemudian min tu wa amanahum, min tu jelas. Min khawf. Min ikhfa kiki. Ikhfa kiki. Sorry, izhar halki. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Okey, alhamdulillah, mantap, barakallahu fiik. Okey. Okey, boleh. Okey, sebelum kita baca seorang-seorang, ada nak tanya seorang ni. Dia pun tak dapat Okey, kalau tak ada kita boleh baca.
Ada gangguan sikit. Okey. So kita baca mula dengan Tuan Asrul lah. Boleh? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت Sekali lagi Tuan. فليعبدوا رب هذا البيت Okey. الذي أطعمهم من خوف من جوع Min ju'. الذي أطعمهم من جوع Okey. وآمنهم من خوف. Okey. Alhamdulillah. Okey, mantap. Okey, terusnya Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Okey. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Okey, alhamdulillah mantap. Okey, terusnya Puan Muzia. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Okey, alhamdulillah. Mantap. Okey, Puan Suraya. Tak dengar suara. Tak dengar. Tak dengar suara Puan. Tak dengar suara. Suara tak ada. Tak ada suara, tak ada pun selayang. Sudah keluar. Keluar dulu kot. Betul. Ada silap Tu sikit. line. Boleh dengar tak? Dengar. Saya dengar. saya masuk Ah. semula. Dah. Boleh dengar? Dengar dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Okey, alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Okey, ada tanya surah ni. Sebelum kita masuk surah seterusnya. Surah Al-Ma'un. Tak ada Tak ada. Okey, tak ada. Kita boleh terus. Okey, terusnya surah Al-Ma'un. Okey. Surah Al-Ma'un ni bermaksud pertolongan. Pun apa dipanggil? Harapan atau pertolongan. Surah yang ke-107 dalam Al-Quran, terdiri pada 7 ayat, dan surah ni pun surah sebelum hijrah. Okey. Okey, kita baca semua. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, ayat pertama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Okey, kita ulang sekali lagi. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din. Bid-din tu kita tekankan sikit. Dan tu ada kulah-kulahan. Bid-din. B-I-D-D-I-N. Bid-din. Okey, sekali lagi. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Okey, mantap. Okay, seterusnya ayat kedua. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Okey, sekali lagi. Tengok perkataan fadza. Fadza tu dua harakat. Ada alif. Mak asli. Baca je dua harakat. Fadza. Dua harakat. Kemudian perkataan alladhi. Zi tu pun dua harakat. Ada ya. Mak asli juga. Fadzalika alladhi. Zi dua harakat. Kemudian perkataan yad'ul. 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 Huruf ain yang ada sabdu baca je yad'ul. Jadi kalau huruf yang sabdu ni kan hurufnya kan double ataupun dua. Yang pertama bertanda sukun, yang kedua bertanda berbaris depan ni. Dhammah. Jadi kita baca yad'u ain yang mati pertama matu ul. Du'ul. Yad'ul. Okey. Sekali lagi. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Okey. Seterusnya ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Wala la tu lam kemudian ada alif, selangi dengan alif.
lam alif dia panggil ma'asli, 2 harakat. Kemudian yahuddu ala pun 2 harakat, la tu ala ma'asli. Kemudian perkataan to'a ain ada alif panjang. Lepas tu to'amil miskin, mil miskin, miskin tu mak arif sukun boleh baca 2, 4 atau 6. Okey, ulang sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat keempat. Fawailul lil musallin. fawailul Sekali lagi. Fawailul, lul tu tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Kita bacanya fawailul terus, L-U-L. Tak ada kita baca dengung. Fawailul lil ataupun fawailun lil. Tak ada dengung. Dia terus masuk. Fawailul lil. Lul terus. Ada kadang saya dengar orang baca fawailun lil. Salah lah. Dia tak ada bunyi lun, tak bunyi dengung ke, dia terus lul terus. Lam tu bertemu dengan lam yang tu. Lam yang akan jumpa tu. Memasukkan tapi tak dengung. Ulang sekali lagi. Fawailul lil musallin. Okey, seterusnya ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. allazina Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Allazi, tengok perkataan allazi. Allazi kat situ 2 harakat. Za tu diselangi dengan huruf ya. Okey, kemudian allazina hum. Hum tu jelas. Izhar syafawi. Kita bacanya jelas. Hum. Tak ada kita bacanya lama. Allazina hum. Tak ada. Bacanya allazina hum terus. Allazina hum. Okey, kemudian perkataan tu nun mati bertemu sad, ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey. Kita ulang sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. allazina Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. allazina Sekali lagi.
Tengok perkataan allazi tu pun sama. Diselangi dengan ya, 2 harakat. Kemudian home tu kita jelaskan izhar syafawi, home tak ada dengung, home tak ada, home terus. Kemudian yuraun 4 ataupun 5 harakat. Dia panggil mad wajib muttasil. Okey. So kita baca 4 ataupun 5 harakat. Ikut kemampuan, ikut kebacaan kita. Okay, kita ulang sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum Okey. Yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. wa yamna'una Sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. wa yamna'una Okey, alhamdulillah. Okey. So selesai kita surah Al-Maun pula. Okey, macam biasa anak tanya sebelum kita baca seorang. Anak tanya surah ni. Ada. Tak ada Okey. Okey, kalau macam tu kita boleh baca seorang. Okey, mulakan dengan Tuan Asrul dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين Okey. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Okey. فويل للمصلين Okey. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Okey. Wa yamna'unal ma'un. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin.
Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey, alhamdulillah. Mumtaz. Okey, terakhir Puan Fuzia. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey, masya-Allah. Barakallah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. So kita sambung seterusnya surah Al-Kautsar. Okey, surah ni pendek je. Surah ni ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ni yang diberi maksud Al-Kautsar maksudnya jamak untuk kasir. Kautsar ni banyak. Kasir ni banyak, tapi Kautsar ni kelebihan yang banyak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikhususkan surah ini. Okey, surah ini surah yang ke-108 dalam Quran, terdiri dari 3 ayat, dan surah ini pun juga surah sebelum pada Nabi berhijrah, sebelum pada hijrah. Makkiyah. Okey. Kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Okey, sekali lagi. Kita tengok perkataan inna. In tu hukum dia apa? Bila mana nun ni ada sadu, hukum dia wajib dengung. Kalau dalam istilah Arab nak sedap sikit, kita panggil wajib bulu gunnah. Tapi kalau bahasa Melayunya wajib dengung lah. Jadi kita tekankan lebih kurang 2 harakat. Kita bacanya inna. In yang ada tu 2 harakat. Okey, kemudian na tu panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Betul. Bila mana huruf alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan ataupun 2 kalimah. Okey, lepas tu inna a'tayna. Na tu 2 harakat, ada alif. Mak asli a'tayna kal kautsar. Kal kautsar. Okey. Huruf sa macam mana kita sebut? Saur. Gigit lidah. Saur. Kal kautsar. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi.
Daripada awal. Inna a'tainakal kautsar. Inna Kal kautsar. Saur. Okey, seterusnya ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Wasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Wasalli li rabbika wanhar. Perkataan fasalli li rabb. Fasal, so tekankan ada sabdu. Fasalli li rabb. Li rabb. Li tu kita baca laju terus. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Wan tu jelas. Tak ada dengung. Kita ada baca je. Wanhar. Salah. Dia jelas terus. Wanhar. Okey, sekali lagi kita ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Wasalli li rabbika wanhar. Okey, seterusnya ayat terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Tengok perkataan inna. Inna kita tekankan. Macam ayat pertama tadi. Inna a'taina. Wajibul guna ataupun wajib kita dengung. Kemudian sya. Sya dua harakat ada alif. Okey, kemudian inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ba tu qalqalah. Abtar. Ba tu qalqalah. Kemudian tar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Kita ulang sekali lagi. Last. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah selesai kita surah Al-Kautsar. Okey, macam biasa nak tanya. Cuba kita baca seorang. Tak ada Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada. Kita boleh teruskan. Tuan Asrul baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka Inna syani'aka huwal abtar. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, Tuan Zabidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mantap. Alhamdulillah. Okey, terusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mantap. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir Puan Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Syani'aka huwal abtar. Okey, Alhamdulillah. Okey. Ada nak tanya? Boleh kan semua faham? 3 surah kita baca setakat ni. Faham? Okey, Alhamdulillah. Okey, saya nak minta semoga untuk minggu depan kan kita jumpa. 3 surah ni kita baca lancar lah. Sebelum kita mula surah baru, surah Al-As ni kan, dan ke bawah, kita nak nanti baca sekali lalu lah 3 surah ni setiap seorang. InsyaAllah. InsyaAllah Okey. Okey, jadi Alhamdulillah, okey, mungkin untuk Quran kita sampai sini. Okey, sekarang saya nak kongsikan untuk bulan Syawal, antara kelebihan dan juga beberapa amalan sunat yang kita boleh buat. Okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, so semua kita sedia maklum bahawa kita sekarang berada di bulan Syawal. Mana habisnya bulan Ramadan, maka maksudnya bulan Syawal, yang di mana bulan Syawal sendiri pun Nabi sendiri ada janjikan tentang ganjaran dan juga beberapa perkara-perkara sunat yang kita boleh lakukan. Okey, waktu bulan Ramadan memang banyak sangat kelebihan lah kan. 10 hari terakhirnya Lailatul Qadar, lepas tu doa amalan-amalan malam yang Nabi buat, membaca Quran dan sebagainya akan dilipat gandakan bila mana datangnya bulan Ramadan. Okey, jadi untuk bulan Syawal sendiri, yang kita sedia maklum bahawa bulan Syawal kita tahu amalan yang paling famous adalah puasa 6. Betul? Okey, puasa 6 sendiri kita bila mana kita selesai bulan Ramadan, kita disunatkan untuk berpuasa 6 dalam hadis Nabi sendiri. Nabi kata barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan cukup 30 hari, kemudian dia sertakan ataupun dia dia selesaikan puasa Ramadan tu dengan 6 hari berpuasa sunat, maka akan diampunkan dosanya yang tahun lepas. Maksudnya dan tahun lepas itu riwayat satu lagi riwayat seperti mana dia berpuasa pada setahun itu. Bila mana kita berpuasa, kita dah puasa Ramadan kan 30 hari. Okey, kemudian kita berpuasa sunat tu, kita ibarat kita pahala kita tu seperti mana kita berpuasa selama setahun pada tahun itu. Jadi ganjarannya maksudnya kita puasa 6 hari je, tapi dapat pahala seperti mana kita berpuasa setahun. Siapa tak nak kan? Tu hadis yang sahih, maksudnya memang amalannya memang Nabi tinggalkan, kita boleh lakukan. Okey. Jadi itu satu. Okey. Kemudian cara untuk nak kita niat tu macam mana? Okey, cara niat puasa sunat 6 tu sangatlah senang. Kita boleh niat saja aku berpuasa sunat
kerana Allah Ta'ala pun tak ada masalah. Itu pun dah memadai. Yang memang kita pun sendiri tahu dekat kita memang kita niatkan memang untuk puasa 6. Jadi bila mana kita nak niat tu, kita hanya niat saja aku berpuasa sunat kerana Allah Ta'ala. Itu boleh. Ataupun kita nak buat saja aku berpuasa 6 kerana Allah Ta'ala pun boleh juga. Ikut mana yang kita senang. Itu pun diterima juga, tak ada masalah. Bila mana kita puasa sunat, itu pun diterima juga, tak ada masalah. Kita nak niat puasa 6 ataupun niat puasa sunat pun tak ada masalah. Okey. Itu satu. Okey, kemudian cara macam mana kita nak lakukan? Caranya adalah kita nak lakukan tu, ada orang tanya kan, kita nak lakukan tu berturut-turut ataupun berselang-selang dalam masa bulan Syawal tu sendiri. Okey, ada pendapat ulama mengatakan bahawa yang pertamanya afdalnya adalah kita puasa 6 tu berturut-turut. Maksudnya contoh kita puasanya start hari Isnin kan. Minggu depan lah, siapa nak start contoh hari Isnin minggu depan. Isnin, kemudian berturut-turut hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, selesai Sabtu. Itu digalakkan. Maksudnya digalakkan tu pun bersebab. Okey, sebab yang pertama mungkin orang yang berpuasa tu dia tak nak melengah-lengahkan masa ataupun dia tak nak rasa macam aku dah berapa hari ni puasa kan. Jadi dia senang untuk kira. Yang satu lagi ya mudahlah kan, bila mana kita dah selesai awal kita dah boleh buat benda lain kan. Itu satu. Kemudian boleh tak kalau kita nak puasa tu kita puasa selang-selang. Maksudnya kita puasa Isnin, lepas tu lambat sikit, lepas tu Rabu pula ke, lepas tu Sabtu kan. Kita selang-selang ikut kita, tapi masih dalam masa Syawal tu pun boleh juga. Tapi digalakkan kita berpuasa tu selang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis lah masa berturut-turut maksudnya. Jadi taklah kita bila mana kita dah selesai tu kita masih lagi dalam bulan Syawal. Tapi kalau kita selang-selang macam tu kan, kita Isnin tiba-tiba kita Khamis ke, jadi kita tiba-tiba tengok dah habis Syawal. Jadi benda tu rugilah kan. Nak elok-elok kita selesaikan habis. Jadi kita dah boleh buat perkara lain. Itu yang pertama, itu perkara yang kedua, cara macam mana lakukannya. Kemudian boleh tak puasa sunat tu kita niatkan sekali dengan puasa ganti kita ataupun puasa qada kan. Okey, ni persoalan ni persoalan yang yang luas lah. Kita bahas kat sini. Okey, saya ceritakan dengan dengan lebih mudah lah untuk kita fahamkan. Okey, yang pertama bila mana kita waktu kita Ramadan, kita ada dua tau. Maksudnya qada yang dibolehkan, yang kita tak puasa, ataupun qada yang disebabkan kita larat. Okey. Yang pertama bila mana kita nak mengqadakan tu dengan cara dibolehkan, maksudnya cara yang uzur lah sebagainya kan. Okey, tu dibolehkan. Yang kedua, kita meninggalkan puasa Ramadan tu dengan cara sengaja sebabkan tak larat contoh kan. Tapi kita memang tak ada pun dalam dalam syariat untuk kita boleh meninggalkan. Jadi benda tu kita kena beza. Yang pertama kita qada dibolehkan sebabkan uzur. Yang kedua kita meninggalkan tanpa sebab. Okey. Jadi ulama berpendapat bahawa bila mana kita nak melakukan puasa 6, kita bila mana orang yang dalam kalangan dia dalam keadaan uzur, dia boleh melakukan puasa sunat tu dahulu, kemudian baru puasa qada. Faham tak? Maksudnya orang contoh macam perempuan ke apa kan, dia tinggalkan sebab datang bulan sebagainya. Jadi dia boleh lakukan puasa 6 tu dahulu, kemudian puasa qada dia. Tapi kalau orang yang meninggalkan disebabkan tak larat, maksudnya tak ada keuzuran ke atas dia kena menggantikan qada tu dahulu. Faham tak? Qada tu dahulu baru dia boleh puasa 6. Okey, lepas tu ada orang tanya, boleh tak kita nak gabungkan dua-dua? Puasa sunat, puasa 6 tu kan, dengan puasa qada. Jawapannya tak boleh. Jawapan jumhur ulama adalah tak boleh. Bila mana kita nak melakukan puasa tiga puasa yang tak boleh nak gabungkan, puasa qada, puasa qada, puasa nazar dengan puasa kafarah. Kita qada satu, nazar kita dah bernazar kita nak puasa kan. Tak boleh, satu lagi kafarah. So 3 puasa ni tak boleh nak bergabungkan dengan puasa sunat. Itu kita kena ambil, kena fokus kat itu. Maksudnya bila mana kita kadang-kadang ada orang tu dia tanya saya,
Maksudnya boleh tak nak gabungkan puasa nazar dan dengan puasa sunat? Jadi sebenarnya tak boleh lah. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat tu pendapat yang dhaif lah, pendapat yang lemah lah. Dia kata boleh nak puasa dua-dua sekali dan pahala pun dapat dua-dua, tapi pendapat tu pendapat yang lemah lah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahawa tak boleh lah. Salah satu. Tapi kalau bab solat boleh. Bab solat contoh bab solat kita dekat masjid, kita nak solat fardu, tapi kita terlupa untuk nak solat tahiyatul masjid waktu awal-awal tu. Kita boleh niatkan sekali dalam solat fardu kita untuk niat solat tahiyatul masjid sekali. Macam kita hari Jumaat contoh kan, hari Jumaat kita nak mandi sunat Jumaat dengan mandi junub. Jadi dua-dua tu terangkat kita punya pahala dapat. Pahala mandi Jumaat dapat dengan pahala junub pun dapat. So itu bezalah. Tapi kalau untuk qada, nazar dan juga kafarah tidak boleh digabungkan dengan puasa sunat lah. Dia kena asing-asingkan. Sunat. Yes Tu nak tanya pasal yang kata semayang tahiyatul masjid tu kan. Dia sekali kan, maksudnya kalau kita masuk masjid, biasanya kita semayang tahiyatul masjid, baru kita semayang Zuhur ke Asar ke kan. Maknanya kalau Ustaz kata gabungkan tu macam mana maksudnya tu? Gabungan tu maksudnya bila mana puan dah masuk masjid, lepas tu puan terlupa untuk nak buat tahiyatul masjid. Lepas tu kalau terlupa, bukankah boleh kita buat mana lepas semayang waktu tu kita buat pula semayang tahiyatul masjid tak boleh macam tu? Tak boleh, maksudnya memang dia bila mana puan dah masuk, dia sebab ada pendapat mengatakan bahawa bila mana dah masuk masjid, puan dah duduk kan, puan terlupa. Jadi tak boleh lah, maksudnya sebelum pada puan duduk sebenarnya disunatkan. Sebelum pada puan duduk masjid kan, puan terus masuk terus solat tahiyatul masjid. Tapi maksudnya yang digabungkan kat sini, contohlah maksudnya puan datang, imam dah start solat fardu, contoh dah start maghrib kan, datang lambat contoh kan. Jadi kita tak sempat nak solat tahiyatul masjid, kita boleh niatkan sekali untuk solat fardu tu sekali. Faham tak? Tak faham. Maksudnya macam ni. Okey, kita beza kalau macam kita datang awal, kita solat tahiyatul masjid, kita sempat nak buat kan sebelum solat fardu kan. Maksudnya imam tak start lagi solat fardu, kita sempatlah buat tahiyatul masjid. Tapi contoh kalau kita datang lambat, imam dah start solat maghrib lah tu, rakaat pertama. Jadi kita takkan nak buat tahiyatul masjid dulu kan. So kita terus bergegas pergi masuk ke jemaah, kita niatkan sekali untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kita dapat dan kita fardu pun kita dapat. Faham? Maksudnya dua niat kat situ. Maksudnya niat satu tapi puan dapat pahala sekali dua-dua lah maksudnya. Faham tak? Puan niat usolli fardu maghribi salah rakaatin ma'mum lillahi ta'ala, tapi dalam masa sama puan niatkan sekali untuk tahiyatul masjid. Niat ni kan bukan kita lafaz, niat kan kita hanya lintasan hati kan. Jadi kita lintasan hati kita untuk tahiyatul masjid sekali, kita dapatlah pahala tahiyatul masjid dapat, solat fardu dapat. Maknanya kita sebut waktu dulu baru kita niatkan untuk tahiyatul masjid tu, ataupun tahiyatul masjid dulu baru. Kita puan kena jelaskan kat sini, maksudnya untuk niat puan tak perlu nak lafazkan pun, maksudnya tak ada kita nak ambil masa apa sahaja aku solat maghrib dengan lafaz kan, saya solat maghrib 3 rakaat ambil Allah, lepas tu kita niat untuk tahiyatul masjid lah. Dia hanya lintasan hati. Kan lintasan hati kan kita macam gerakkan hati kita kan. Kita nak niat solat maghrib 3 rakaat, lepas tu kita buat tahiyatul masjid. Faham? Walaupun ini Ustaz, kalau kita masbuk? Kalau masbuk boleh niatkan sekali, tak ada masalah. Ya, boleh. Bukannya kita maghrib tu 3 rakaat juga, tapi bukannya kita tambah 2 lagi untuk tahiyatul masjid. Tak, maksudnya kita sekalikan sekali. Tak, maksudnya kita sampai tu imam dah mula. Maknanya kita masbuk lah kan. Yelah masbuk lah maksudnya. Sempat lah maksudnya boleh. Tak ada masalah untuk kita niatkan sekali. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Boleh untuk kita niatkan sekali. Dan pahala kita pun dapat. Pahala tahiyatul masjid dapat. Dan pahala solat fardu memang dapat lah maksudnya. Boleh jelas itu? Maknanya yang maknanya kalau selepas kita solat tu masa tu memang tak boleh. Maknanya kalau terlupa tu dah solat fardu baru kita solat tahiyatul masjid tu memang tak boleh. Tak boleh lah maksudnya. Memang dia sebenarnya disunatkan solat
solat tahiyatul masjid ni bila mana kita sebelum duduk. Kemudian kalau kita terlupa dan kita waktu yang saya cerita tu lah untuk kita gabungkan niat tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau selepas solat fardu tak boleh lah maksudnya. Disunatkan kita buat tu sebelum kita duduk ataupun kita gabungkan sekali. Dia maksudnya bukannya apa tu namanya? Bukannya kita buat tu kita tak boleh langsung, maksudnya haram, maksudnya kita nak solat lepas pada fardu kan, kita nak buat tahiyatul masjid. Boleh boleh, tapi dari segi maksudnya pahala tu saya tak tahu lah, wallahu alam lah kan. Sebab sunnahnya Nabi buat macam tu. Jadi kita buat macam tu lah kan. Tak adalah kita nak buat sebelum pada selepas pada isyak pula tiba-tiba kan. Jadi apa yang Nabi tinggalkan macam tu, saya sampaikan macam tu, kita buat macam tu je. Macam tu lah saya apa yang Nabi sampaikan. So kalau tak sempat nak buat awal-awal tu dah masbuk, kita niatkan sekali. Pun dapat juga pahala, tak ada masalah. InsyaAllah. Semoga Allah terima lah kan amalan kan, insyaAllah. Kita cuma mampu usaha je. Okey, boleh? Macam puasa kita puasa 6, lepas tu macam hari Senin kita nak niatkan sekali boleh? Boleh, tak ada masalah. Puasa dia tuan kena jelas. Maksudnya kalau bab sunat tak ada masalah. Tapi kalau bab yang saya cerita tadi yang ni 3 benda tu, qada, nazar dan juga farah, tak boleh lah untuk gabungkan. Itu memang benda wajib yang kita kena langsaikan. Macam tuan nak solat qada, nak solat yang tertinggal dengan solat sunat, gabungkan. Tak boleh lah. Benda yang memang hutang kita kena selesaikan hutang dulu. Tapi kalau benda yang tunai waktu tu kita boleh gabungkan dengan sunat. Faham? Mana kalau kita puasa 6 sedangkan kami tu mana kita niat boleh sekali lah. Boleh niatkan sekali. Kita niatkan sekali waktu hari Isnin kan. Contoh hari Isnin kita nak buat puasa 6, kita niatkan sekali dengan puasa sunat hari Isnin. Dapatlah 2 pahala. Puasa Isnin dapat, puasa 6 pun dapat insya-Allah. Tu dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri memang tu jumhur ulama mengatakan bahawa diterima amalan dua-dua dan boleh diniatkan juga. Okay, Ustaz nak tanya, kalau andai kata kita dah pernah buat lah macam tu, maknanya kita kena ganti balik lah ya? Maksudnya? Kita dah pernah gabungkan maknanya qada dengan puasa 6. Ya, maknanya betul. Kita dah pernah dulu-dululah kiranya. Maknanya kita kena ganti balik lah. Dia macam ni, puan kena jelas. Maksudnya kalau dulu-dulu tu kalau benda yang kita tak ingat berapa banyak yang kita tinggal, itu tak ada masalah. Tapi kalau benda tu memang dah tahun lepas, contoh macam tuan memang puan memang ingat 10 hari contoh ke kan, 6 hari, 5 hari, okey puan ingat, puan kena ganti lah. Tapi kalau benda tu zaman dulu kita nak bezakan dengan sekarang, bila mana kita dah tahu sekarang ni, kalau macam bab solat kan, contoh macam dulu kita memang selalu tinggal solat, kita nak buat apalah, kita cuma bertaubat. Dan kalau kita rasa kita mampu untuk gantikan, kita cuba lepas solat gantikan satu fardu contoh macam tu. Tapi kalau bab yang macam ni kita tak boleh nak, kalau dah memang sebelum ni kalau dah banyak sangat, kita cuma tawakal kepada Allah lah, bertaubat. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Maaf. Dia tak boleh nak jadikan kalau zaman dulu kita tak solat ke kita nak kena gantikan semua solat-solat kita. Taklah, maksudnya yang kita ingat dan juga yang kita mampu. Kalau macam bagi waktu saya solat, waktu saya mahat dulu kan, ustaz saya sendiri dia kata dia pun tak ingat dulu, zaman-zaman dulu kan ada tinggal-tinggal solat yang dia tak ingat. Jadi setiap kali solat fardu dia akan sertakan dengan solat qada. Faham tak? Jadi maksudnya macam contoh solat isyak, dia solat isyak dia akan solat qada isyak. Dia solat maghrib dia akan solat qada maghrib. Walaupun benda tu dia tak buat tapi dia lakukan je bila mana kalau dia rasa macam dia tinggal, dia buat je lah maksudnya. Faham? Itu untuk ustaz saya lah. Tapi kalau untuk kita ni, kita mana yang kita mampu, mana yang kita ingat, kita lakukan je lah. Bukannya kalau dah dulu kita tinggalkan puasa yang banyak-banyak, kita tak perlukan ganti pun sebenarnya. Pada sekarang ni lah kita, bila mana kita tahu kalau dia punya tahu berapa hari yang kita tinggalkan, contoh macam tahun lepas kan, kita tinggalkan berapa, kita boleh lakukan ganti. Okay, boleh? Okey, alhamdulillah. Jelas InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi alhamdulillah. So itu sedikit banyak perkongsian saya tentang puasa 6. Jadi sama-sama insya-Allah kita boleh amalkan. Mana tak tahu boleh tanya saya kan.
InsyaAllah nanti mana kalau ada yang tak faham boleh tanya saya dan saya akan cuba terangkan semampu mana yang saya tahulah. Saya tahu, saya akan cakap saya tahulah. Okey. Okay, jadi sampai sini je kot. InsyaAllah kan. Minggu depan kita akan sambung lagi. Okay, so minggu depan kita akan mula lepas tengah. Lepas tengah. Habis. Jadi kita boleh masuk awal lah insyaAllah. Lepas isyak tu boleh dah. Lepas tengah. Itulah saya tengok tadi dalam grup pun orang tulis 9.30. Tu saya rasa diorang silap kot kan. Biar aja dulu. Diorang maklumkan kat saya 8.30. Okey, jadi insyaAllah kita selesaikan hari ni. InsyaAllah minggu depan kita kesempatan lagi. Okey, kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا هجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk majlis kita tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Jadi saya minta maaf kekurangan saya hari ini.